Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dah gitu. Lah ni apa tahu kan subuh lah ni lambat. Di Kuala Lumpur lah 6-19 minit pagi. Kalau dekat overseas tengah winter tu subuh dia awal kan. Betul ke subuh awal? Betul lah kan. Apa nama, jadi ambil lah kesempatan bila subuh lambat ni kan, dah waktu Rejab pula tu, bulan Rejab. Bila subuh lambat, kita akan hampakan kadang-kadang nak pergi kerja, ada yang mangkit awal sekian-sekian waktu. Jadi bila subuh lambat, maka tahajud kita pun jadilah lambat sikit. Jadi ambil lah masa tahajud lambat ni di waktu subuh lambat sebagai exercise lah untuk hampa mangkit. Besok ni bila subuh awal, tahajud jadi awal, hampa dah praktis dah mangkit tahajud. Esok ni senang. Jadi kunci jam tu, janganlah selama-lama hampa hidup tu, kunci jam tu pukul 6 saja kan. Nampak lah sebagai contoh. Macam lah ni subuh lambat 6.19. Aku mangkit pukul 4. Aku sebab aku tak pergi kerja apa semua, dah pencen, duduk di rumah tak buat apa-apa, melenggang hayun saja. Hampa yang pergi kerja ni memanglah aku faham lah, nak pergi kerja mengantuk dan sebagainya, banyak kerja nak buat, nak siap laki bini punya, laki anak punya persiapan ke ataupun macam-macam lah. Jadi besok ni bila kita dah praktis, katalah subuh pukul 6.20 kata, kita ambil masa dalam 45 minit untuk tahajud, taubat, witir 3 rakaat, sebagainya, zikir sikit, baca Quran, sekian-sekian masa lajak. Lepas tu kalau subuh awal, ubah balik, ubah pelan-pelan awal. Jadi body kita, badan kita, akal kita semua akan diprogramkan macam tu. Tahu? Jadi buatlah ikut apa sukalah, janji benda tu boleh jadikan benda tu sebagai istiqamah. Buatlah cara macam mana sekalipun. Yang aku cakap tu cara aku. Kalau subuh lambat, kita mangkit lambat sikit. Nanti kalau kata subuh 6.20 tapi kita tak ubah kunci jam, kita punyalah awal mangkitlah kata pukul 3 ke 3.30 ke, dah habis tu nak buat apa, mesti dia main mengantuk balik. Satgi terlena, bila terlena satgi jaga-jaga tengok dah siang tengah hari dah, sebab mangkit terlampau awal. Jadi body kita kena tahu macam mana body kita bekerja, dan kita kena ambil cara body kita bekerja kepada arah ini. Semua orang tak sama, faham tak? Tapi lebih kurang dia sama lah. Tapi walaupun kita ni tak sama, sebelum lena tu kita berdoa lah, ya Allah, mangkitlah aku bertahajud kepadamu, ya Allah. Aku nak puasa, ya Allah. Apa semua. InsyaAllah Allah akan berikan kita peringatan, bantuan melalui para malaikat yang akan gerak kita, yang akan gitu gini. Itulah tugas malaikat. Setiap manusia ada malaikat, setiap manusia ada juga setan, jin, iblis, semua duk main. Jadi yang mana yang baik, malaikat akan tolong kita bermula dengan niat kita. Mana yang buruk, setan lah akan main tolong kita bermula dengan niat kita. Ingat besok ni di Padang Mahsyar, macam aku buat terjemahan tadi, tadabbur tadi, siapa yang kita nak jadikan kawan, iblis ke malaikat ke, kan? Okey lah, pukul 6.05 dah ni, aku nak ngap kurma. Sejuk sangat tadi, takut ngilu gigi semua. Tambah sikit lagi lah, tak puas. Sambil-sambil kita nak makan kurma ni, tak kira lah basah ke sejuk ke kering ke apa ke, selawatlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, niat dalam hati, berdoa kepada Allah. Sebab waktu ni waktu yang paling afdal, antaranya yang paling afdal untuk kita berdoa. Dengan aku makan rezekimu daripada buah kurma ini yang engkau cipta, ya Allah, supaya kurma yang aku makan di syurga nanti lebih enak rasanya. Dengan kurma ini juga dapat membantu kesihatan tubuh badanku, dapat memberikan manfaat ke atas diriku, dapat mengenyangkan perutku sepanjang hari aku berpuasa, ya Allah. Maka bersaksilah makhluk-makhlukmu ini, rezekimu ini atas kebaikan yang aku lakukan kerana-Mu, ya Allah. Ayat pun sama lagu tu, minum teguk-teguk. Last 3 kali tu baca Al-Kausar, supaya ayat tu juga akan menghilangkan
akan menghilangkan dahaga kita di padang mahsyar nanti. Dan kita antara umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri akan gamit kita. Macam tu lah orang pasal Datuk Keramat duk gamit Cinderella beli pisang tu. Gamit sendiri dan hulurkan ayat daripada Telaga Kausar yang akan menghilangkan dahaga kita di padang mahsyar, yang akan berkurun lamanya kita duk beratok berbaris tu, insya-Allah. Kulit kurma ni kalau boleh jangan makan lah, sebab dia akan punca kita batuk. Ambil isi dia saja, nah. Okay, bye. Nak tunggu subuh ni. Alhamdulillah. Okay. Jadi balik kepada mahsyar tadi, macam mana Nabi nak kenai umat dia yang nak suar ayat Al-Kausar tu, Telaga Al-Kausar tu, nak bagi kita semua hilang dahaga, nak tarik kita duduk berlindung di padang mahsyar tu di dalam khidmah yang penuh dengan orang-orang soleh, dengan cahaya daripada wajah kita, badan kita. Jadi senang, punyalah ramai meremuk kat padang mahsyar tu. Macam Nabi nak kenai kan manusia, Nabi akan kenai dengan cahaya-cahaya yang memancar daripada wajah, tapak tangan kita, bekas wuduk kita, anggota bekas wuduk kita, perut kita yang kita puasa, semua akan nampak. Jadi senang. Bila Nabi nampak, oh cahaya tu, mana kata itu umatku yang telah melakukan kebaikan dan ibadah. Suar, ambil, cari. Sebab itulah kita kena buat. Macam kita lah duk pakai pelampung tu. Macam mana kita nak diselamatkan? Kan kalau kita tengok dalam video keselamatan dalam kapal terbang tu, kalau kata kapal terbang tu terempah dekat laut, macam mana orang nak selamatkan kita? Kita ada pelampung. Dekat pelampung tu ada apa? Ada whistle, ada lampu tu litlap-litlap, bila terkena air dia automatik akan menyala. Macam mana kita nak selamatkan orang yang karam tu? Dengan benda-benda tu sama juga di mahsyar ni. Apa yang ada di dunia sama perilakunya di akhirat juga. Cumanya berbeza daripada segi tahap, peringkat dan sebagainya. Sajalah nak hampa. Hari ni mai apa tak tahu, angin tak tahu, nak bagi hampa tazkirah sikit. Yalah, daripada aku kan mangkit awal, jadi ada banyak masa terlebih tu. Angkat telefon bagi tazkirah lah. Apa lagi? Dapat juga pahala. Betul tak? Habis lagi ni, sambung lagi ni. Apa kena angin aku hari ni pun tak tahu. Taklah, kadang-kadang bila kita sentuh satu perkara tu, banyak benda yang berkait rapat. Ni aku dapat ilham satu, nak bagi contoh kat hampa lah. Apa dia sunat, apa dia wajib, kan? Kita ambil contoh sebagai macam diri aku ni lah. Aku ni kan majikan. Lepas tu aku ada banyak pekerja-pekerja aku kan. Jadi bila aku dah pencen ni, banyaklah benda-benda. Kadang-kadang bila time makan ke, bila jumpa Faizul dia cerita lah macam ni, macam ni. Office macam ni. Ada di tu ni yang macam ni. Ada di ni yang balik awal gitu. Ada di ni yang tak main kerja. Ada di ni yang main kerja tapi macam tak buat kerja. Ada macam-macam lah. Macam-macam perangai. Jadi walaupun aku ni dah pencen, tapi perangai kelaku pekerja tu masih lagi aku dah dapat report lah kan. Jadi nak habaq bagi kita ambil contoh lah. Macam aku ni majikan, tak ada para pekerja. Sama. Jadi kalau dalam konteks kita ni dengan kita hamba dan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, macam itulah lebih kurangnya juga kan. Jadi sunat dengan wajib ni macam mana lah, katalah majikan lah, katalah hampa, buh diri hampa sebagai bos. Okay. Kalau kata pekerja kita tu mai awal, katalah kita masuk kerja pukul 9 sampai pukul 6 lah katakan. 9-6 tu wajib. Wajib. Mana kata bila kita mai kerja, kita buat kerja, kita balik. Lepas tu gaji tiap-tiap bulan kita diberi oleh majikan bersesuaian dengan waktu kerja kita 9 sampai 6 seperti mana dalam offer letter kita dulu. Okey, itu wajib lah. Kita kerja, kita dapat habuan kita, rezeki kita, gaji kita, kita balik makan untuk diri kita sendiri, bagi mak bapak, suap anak lelaki, bini, apa semua, makan dan sebagainya, itu wajib. Tapi bayangkan kalaulah dalam satu syarikat tu ada pekerja yang dia masuk dia pukul 9, tapi dia sampai office pukul 7 lah kata. Gerbuk-gerbuk dia bancuh kopi, tam pantry, apa 7 tu, 7.30, 7.45 tu dia dah start kerja. Buka komputer pun tak pun, dia menyapu ke apa yang patut, dia susun barang bagi nampak kemas gitu, apa begini. Lepas tu pukul 9 masuk dah jalan wajib dia. Okey, yang dia mai tadi pukul 7.45 tu dah jalan sunat dia. Lepas tu orang semua pakat balik pukul 6, dia tak balik lagi.
Pukul 7 lebih tu baru dia balik. Tak apa, kadang dia semayang maghrib dulu tang office ke, baru dia balik. Tapi dah lebih tu dia buat kerja, dia perhabis dia kerja dia apa semua, dia tak mau nak sambung esok. Hari ni punya kerja, esok punya kerja, perhabis apa semua. Bos tak balik tau. Bos tengok macam aku dulu aku balik, katalah pukul 6 aku habis, tapi aku balik dulu dalam 7 lebih lepas maghrib aku balik. Jadi aku boleh nampak lah siapa yang punch card lalu depan aku, apa semua, siapa yang tak punch card lagi, siapa yang balik lambat. Jadi bila aku tengok benda tu, aku kata dalam hati lah, oh dia ni bagus buat kerja ni. Dia tak berkira masa. Yang wajib dia buat bersungguh-sungguh. Yang sunat pun dia buat juga. Jadi bila bos ataupun majikan tengok para pekerja macam tu, apa rasa majikan tu? Seronok kan? Anytime hang nak minta tolong, aku boleh tolong hang. Okay. Anytime kalau hang nak minta naik gaji, aku boleh naik gaji. Anytime kalau hang nak minta bonus lebih, boleh saja. Bersesuaian dengan kadar apa yang kita buat sebagai seorang pekerja. Kan? Jadi samalah juga. Benda wajib kita buat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Aisyah. Tapi kalau kita mangkit tahajud, kita buat segala sunat lain, lepas tu kita minta maaf, kita solat taubat, apa rasanya tindak tanduk dan anugerah yang Allah bagi. Sama saja cik, sama saja. Dan masuk awal balik lambat ni juga untuk para pekerja pun dia ni macam dia kadar balik lah. Kan manalah tahu waktu kita wajib bekerja 9 sampai 6 tu, kadang kita main telefon, kadang kita bersembang dengan orang, pada waktu tu patutnya kita kerja. Jadi bila kita injak lebih sikit masuk awal balik lambat tu, moga-moga masa yang kita terbuang sikit waktu masa wajib tu akan cover lah balik. Macam tu lah kan. Jadi apa benda yang kita buat, apa semua, kita jangan harap kata bos tu yang akan bagi rezeki kita kalau kita buat benda-benda baik ni masuk awal balik lambat. Tapi kita harap apa? Kita harap Allah nampak benda ni dan kita harap Allah lah yang bagi rezeki, bukan bos. Jangan pada pergi bodek bos, pergi awal balik lambat nak bodek bos nak dapat gaji banyak. Tak. Bukan bos yang bagi rezeki tu. Itu Allah bagi sebab penilaian Allah, dan Allah jentik hati bos tu supaya lembut tengok ke arah pekerja yang baik ni. Macam tu cerita dia. Faham ke tak?